Alhamdulillah, terima kasih masih lagi setia bersama kami di Assalamualaikum. Tu topik kita hari ini yang membincangkan topik yang sangat hangat, keperitan dalam hidup ini. Tajuk kita hari ini adalah peritnya hidup ini. Dan terima kasih kepada sahabat kita di Facebook. Kita ada Noridah Nur, Siti Zawal, Mastura Abdul Malik, Nur Azaziyah Wan Aziz, Maizura Mustafa, Ibrahim Nik Yahya. Terima kasih semua sahabat-sahabat di Facebook maupun mereka di kaca TV televisyen. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah topik kita sangat penting kerana wabak COVID-19 ini, pandemik ini, bukan saja mengenalkan kita kepada SOP baru, menjaga SOP dan sebagainya, tetapi ia juga sebenarnya benar-benar membangkitkan tekanan dan depression dan depresi terhadap rakyat Malaysia secara amnya. Ada yang sekarang ni gerakan-gerakan baru iaitu mengibarkan bendera putih. Ada yang mengatakan buat apa nak kibar bendera putih, kita terus baca Al-Quran dan terus munajat kepada Allah. Ada yang mengatakan sepatutnya sebab kita tak akan tahu kesusahan sahabat-sahabat saudara kita, jiran tetangga kita. Apapun kita nak lihat pada hari ini adalah bagaimana perbincangan kita akan lompat daripada ayat Al-Quran ke ayat Al-Quran, insya-Allah. Jadi nasihat saya dan saranan saya kepada penonton sekalian, bawa keluar Al-Quran beserta terjemahan anda, sekiranya di telefon maupun mushaf sebagainya, keluarkan dan insya-Allah kita akan ikuti. Yang bahagia ustaz kita akan kongsikan satu ayat untuk memahami bagaimana Nabi-Nabi Allah salawatullah alaihim ajma'in mereka menangani keperitan hidup, kerana keperitan hidup ini pasti akan kena pada semua, tidak kira lagi tinggi iman kita, insya-Allah Allah akan lagi uji dan bagaimana untuk tangani. Adakah kita dengan memikirkan untuk mengambil nyawa kita sendiri? Na'udzubillah. Baik, apapun insya-Allah kita nak kongsikan daripada surah Az-Zumar ayat 53, insya-Allah boleh bawa keluar Quran masing-masing dan izinkan saya bacakan, insya-Allah. Daripada surah Az-Zumar, surah 464, sekiranya anda menggunakan rasam mushaf rasam Usmani, insya-Allah ayat 53 surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Surah Az-Zumar ayat 53. Sadaqallahul Azim. Baik, jadi ini adalah ayat, insya-Allah ayat utama yang akan kita kongsikan, insya-Allah. Dan bersama dengan kita di talian, sebenarnya dah lama dah Ustaz menunggu, masya-Allah, tidak lain tidak bukan pada hari Rabu kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Apa khabar Naufal? Alhamdulillah, saya baik-baik Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, saya rasa macam hari ini buku Ustaz kat belakang macam makin banyak Ustaz. Itu hari tak macam tambah lagi almari Ustaz, insya-Allah. Ustaz, masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga ilmu Ustaz itu dapat dikongsikan dan dimanfaatkan untuk semua rakyat Malaysia, insya-Allah. Ustaz, kita doakan kebaikan untuk Ustaz, insya-Allah. Ustaz, untuk hari ini topik kita adalah peritnya hidup ini, Ustaz. Dan insya-Allah sebagai permulaan, boleh Ustaz kongsikan dalam ayat ini, seakan-akan ayat sebab saya dapat banyak macam signal Ustaz. Pada awalnya kita nampak Allah macam nak sinis kepada kita. Kau dah melampau sangat, asrafu anfusihim. Kau dah melampau sangatlah manusia, kan? Tetapi pada hujung ayat ni nampak macam Allah nak pujuk pula. Sebab Allah menceritakan tentang sifat Ghafur Ar-Rahim sebagainya. Apa sebenarnya sebagai permulaan yang kefahaman yang sebenar yang patut kita umat Islam faham? Boleh Ustaz mohon tadabbur dulu sebagai permulaan ayat surah Az-Zumar ayat 53 ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Naufal dan seluruh para penonton TV Al-Hijrah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ini adalah ayat 53 daripada surah gerombolan ataupun surah Az-Zumar. Ali bin Abi Talib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma menyatakan, inilah ayat yang paling menggembirakan dari Al-Quran. Hamka rahimahullah
dalam tafsir Al-Azhar menyatakan ayat ini kalau diperhatikan adalah panggilan yang sangat halus kepada semua manusia agar pulang kepada Tuhannya. Panggilan pada seluruh manusia yang sudah tiada hala tuju kehidupan. Panggilan kepada seluruh manusia yang terumbang-ambing, kebingungan dan kelam kabut. Maka Allah memanggil dengan penuh rahmat dan kasih sayang, walau apapun keadaan cabaran manusia berkenaan. Tuan-puan, Naufal, ayat ini ada asbabun nuzul, iaitulah kalangan para sahabat ada yang memeluk Islam dalam keadaan mereka merasakan terlalu banyak dosa mereka bawa sebelum ini di zaman jahiliyah. Kalangan para sahabat ada yang rasa bersalah, adakah Allah menerima pengislaman mereka sedangkan mereka berpuluh tahun menyembah berhala? Kalangan mereka ada yang pernah membunuh sesama sendiri. Lalu Allah turunkan ayat ini sebagai suatu pemberitahuan berita gembira. Banyak mana pun dosamu, segunung mana pun dosamu, kata Al-Imam Ar-Razi, segunung mana pun dosamu, ayat ini memberikan harapan bahawasanya Allah tetap mengampunkan seluruh dosa-dosa besarmu. Maka jangan sekali-kali berputus asa daripada memohon rahmat Allah dengan melafazkan istighfar. Yang menariknya, Naufal, ayat 53 ni selepas ayat 52 yang Allah bicarakan tentang kesempitan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang berkuasa untuk melapangkan, memewahkan rezeki kepada fulan bin fulan dan menyempitkan rezeki kepada fulan bin fulan. Apa sedang kita alami sekarang? Kita namakan sebagai kesempitan rezeki, memberikan kesan psikologi. Betul. Tetapi Allah Ta'ala memberikan jalan keluar. Lepas ayat berkenaan, datang ayat tentang jangan putus asa daripada rahmat Allah. Langkah pertama, ada banyak langkah perlu dibuat, tetapi langkah pertama adalah acknowledge our sins. Kita iktiraf, kita melakukan banyak kesalahan kepada Allah. Maka balik pada Allah supaya Allah ampunkan dosa saya. Dan perhatikan nama Allah pada ayat yang dibacakan dengan sangat indah oleh Naufal tadi. Dua nama Allah muncul, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Maknanya mohon ampun pada Allah terlebih dahulu, kerana dengan kita istighfar, Allah akan membawa nama yang seterusnya Ar-Rahim. Allah akan bagi rahmat kepada mereka yang ditimpa kesempitan rezeki. Allah akan bagi rahmat dalam arti kata jalan keluar. Sama ada engkau dikeluarkan daripada musibah berkenaan atau Allah beri ketetapan hati untuk kekal mendapat pahala sepanjang ditimpa musibah berkenaan. Wallahu a'lam. Naufal. Masya-Allah. Itu sebagai permulaannya bagaimana Allah bagi kedua sifat-sifatnya. Saya terpanggil bila Allah kata Al-Ghafur, sebab bila saya nampak bila mana dosa dan sebagainya, Allah pasti akan pairkan dengan sifat Allah Ar-Rahim, Ustaz. Saya sendiri terpanggil sebab saya pernah terdengar daripada salah seorang asatizah, wallahu alam, saya tak ingat namanya, bila katakan seorang anak, Ustaz, sekiranya dia buat dosa macam mana teruk pun kepada ibunya, ibu dia halau sebagainya, tapi bila 10 tahun ke 20 tahun anak tu pulang balik, ibunya mesti akan maafkan semula. Sebab mereka ada ikatan rahim ibu tu sendiri. Dan itulah nama rahim tu diambil daripada sifat rahim Allah sebenarnya. Pastinya dosa kita yang bagaimanapun, pastinya Allah akan ampunkan, masya-Allah. Ini satu ayat yang saya terpanggil, Ustaz. Sangat-sangat terpanggil, masya-Allah, Ustaz. Ustaz, kita beralih kepada penonton sekalian pun, kita beralih kepada suratul Baqarah ayat 155 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah mengatakan walanabluwannakum, kami akan menguji kamu, walanabluwannakum minal khaufi wal ju' dengan perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa, wathamarat, serta hasil tanaman.
wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ustaz, sebagai permulaan kita nak bincang berkenaan dengan sabar dan ujian. Pastinya kita kena tahu sendiri apa benda yang kita nak sabar tu, apa ujian yang Allah nak timpakan. Terutama dalam keadaan sekarang ni, dalam pandemik 19 ni, kita rasa macam kita ni susah sebagainya, tapi kita tak tahu sebenarnya apa sebenarnya Allah nak uji sebenarnya. Dekat mana kita patut lihat sudut pandang yang betul untuk melihat ujian itu dengan yang betul. Boleh Ustaz kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan ayat ini, Ustaz, silakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang dibacakan oleh Naufal tadi, kita kena tahu sebelum pengajaran daripada ayat ini, ya, ayat ini sendiri duduk kat mana? Ayat ni duduk dalam surah Al-Baqarah lepas Allah cerita pasal perintah untuk tukar arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi para sahabat di Madinah diminta oleh Allah untuk fokus kepada misi besar, iaitulah membebaskan Masjidil Haram daripada syirik. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kena ready berdepan dengan orang kafir yang boleh menghadapi kedatangan kamu dengan peperangan. Sebab tu sebelum ayat kehilangan nikmat keamanan, adanya kelaparan, harta benda kurang, ya, kehilangan nyawa, ayat ni datang selepas Allah berbicara tentang jihad untuk memastikan Masjidil Haram, ya, tidak ada lagi patung-patung berhala. Tuan-puan sekalian, kita berada pada satu keadaan di mana kita sangat bersedih dan berduka kerana kita kehilangan, quote in quote, kehilangan masjid dalam hidup. Kita tidak dapat pergi ke masjid, ya, kerana musibah pandemik ini memerlukan kita mengambil langkah-langkah berjaga-jaga. Saya menyeru kita semua untuk ada jiwa besar. Kita bukan sekadar nak menang dalam perlawanan kita dengan COVID-19. Niat kita yang sebenar adalah kita nak kembali ke masjid Allah. Sebagaimana para sahabat dididik oleh Allah Ta'ala, fokus kepada Masjidil Haram, kerana Masjidil Haram sekarang tidak benar-benar menjalankan fungsi yang sebenar. Kerana orang-orang kafir duduk kat masjid tu, jadi tak dapat function sebagai masjid. Mana orang beriman? Orang beriman tak ada kat situ. Jadi you all, wahai para sahabat, get ready untuk menjalankan satu misi supaya nanti boleh tunaikan solat di masjid berkenaan, dalam erti kata yang sebenar. Jadi mengambil ibrah daripada para sahabat, ya, diminta oleh Allah fokus pada misi membebaskan Masjidil Haram daripada musibah syirik. Kita seakan-akan berada dalam suasana yang mirip, di mana kita betulkan niat kita bukan setakat nak menang melawan COVID ni, tetapi niat akhir kita adalah kembali ke rumah Allah. Dapat menjadikan masjid menjalankan fungsi yang sebenar. Jadi bila misi nak pergi ke Masjidil Haram ini bakal menyebabkan peperangan bertemu dengan orang kafir, lalu ayat ini pun diturunkan Allah sebagai persiapan kepada ahli keluarga, Naufal. Wahai ahli keluarga, wahai isteri, wahai anak-anak kecil, get ready kalau suami kamu mati syahid dalam proses membebaskan Masjidil Haram. Kerana para sahabat bakal jadi frontliner, berdepan dengan cabaran peperangan untuk membebaskan masjid. Jadi Allah Ta'ala sebut, hendaklah kalian bersiap sedia. Kami akan menguji kalian dengan 5 perkara. Yang pertama sekali ketakutan, yang kedua adalah kelaparan, yang ketiga adalah kekurangan pendapatan, yang keempat adalah kehilangan nyawa, dan yang kelima adalah kita akan kehilangan buah-buahan, yakni apa yang sedang kita nikmati daripada pendapatan yang kita perolehi. Jadi saya suka, ya, apa yang disebut oleh almarhum Profesor Abdul Hayy dalam tafsir beliau Pimpinan Muttaqin. Beliau kata musibah yang terjadi pada seseorang sebenarnya adalah latihan daripada Allah untuk berdepan dengan musibah yang lebih besar di masa akan datang. Yang kita tak tahu. Ketika tafsirkan ayat ini, almarhum menyatakan, ya, apabila kita ditimpa musibah, kita kena ada satu mindset di mana, sebab tu dalam ayat tadi kalau kita perasan, Allah Ta'ala sebut, ya, bisyai'in, ya, kalau Naufal perasan kan, walanabluwannakum, Allah tak sebut walanabluwannakum minal khawf. Allah sebut bisyai'in, sikit je.
Allah. Dengan sekelumit cuma. Maknanya Allah nak kita ajar isteri kita, anak-anak kita, sebagaimana ayat ini turun kepada ahli keluarga, para sahabat, iaitulah ingat apa yang menimpa hanya sedikit, barangkali ada benda lebih besar nak berlaku di hadapan, ini hanya latihan. Kalau lulus peperiksaan ini, namanya percubaan, mudah-mudahan membantu kita untuk berhadapan dengan peperiksaan sebenar yang lebih besar di masa akan datang, yang kita tak tahu apakah ujian lebih berat di masa akan datang. Yang penting ujian ini adalah latihan, ya, untuk berhadapan dengan masa depan yang kita tak tahu lebih mencabar. Mudah-mudahan kita kuat menghadapi ujian kecil ini untuk ujian lebih besar di masa akan datang. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Itu dia 5 ujian yang sepatutnya kita umat Islam tahu. Ujian musuh kita, dengan ujian diuji dengan kelaparan, diuji dengan berlakunya kekurangan dari harta benda pendapatan, terkorbannya jiwa dan juga hasil pertanaman dan pertanian, perniagaan, insya-Allah, masya-Allah. Tetapi janjinya adalah wabasyiris sabirin, ya Ustaz. Orang yang bersabar saja yang pastinya akan berjaya, insya-Allah. Adakah kita bersabar diuji, diambil sedikit daripada hidup kita, ataupun adakah kita sudah putus asa, masya-Allah. Ustaz, ayat seterusnya dalam ayat 156 sendiri, Allah sebutkan allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana yang bermaksud orang yang apabila mereka ditimpa oleh satu kesusahan, mereka berkata innalillah, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali, wa inna ilaihi rajiun. Ayat ini adalah sinonim untuk kita di Malaysia ni, Ustaz. Adalah bila orang mati, Ustaz. Orang mati je. Kadang kalau adik kalau terjatuh tangga je pun, kawan kita jatuh tangga, innalillah. Marah orang, kenapa kau kata innalillah, dia belum mati lagi. Sedangkan dalam ni jelas-jelas Allah kata musibah allazina idza asabatuhum musibah, bila mana kena musibah qalu innalillah, katakanlah kita ni semua daripada Allah. Apa sebenarnya pemahaman yang sebenarnya kita perlu betulkan yang dah biasa, dan biasakan yang betul yang sepatutnya kita buat, Ustaz, daripada ayat ini 156. Silakan, Ustaz. Ayat 156, Naufal dan seluruh para penonton yang dihormati dan dirahmati Allah. Allah Ta'ala kata bila seseorang itu ditimpa musibah, cakap. Beri perhatian kepada qalu. Untuk bersabar barangkali mengambil masa. Ya. Tetapi langkah pertama menuju kesabaran adalah cakap dulu. Kerana kita tak nak, ya, terbentuk suasana yang sampai ke telinga kita yang menyebabkan kita putus asa. Maka awal-awal lagi Allah didik orang beriman, di mana perkataanmu mesti menguatkan semangatmu dengan kamu azankan ke telinga kamu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dan setuju, Nafas, saya setuju. Kita tidak sepatutnya melafazkan istirja' ini hanya apabila menerima musibah kematian. Kerana, ya, konteks ayat ini sendiri, selepas ayat sebelumnya berbicara tentang 5 kehilangan. Bukan satu bentuk kehilangan. Perhatikan ayat yang kita bacakan awal tadi. Pertama sekali, lafazkan istirja' semasa al-khawf, iaitulah hilang nikmat keamanan. Dah rasa tak selamat lah bang, rumah kita ni. Jadi waktu kita rasa takut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hilang nikmat makan minum, al-ju', lapar, tak tahu nak bagi makan minum apa, maka lafazkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila sumber pendapatan, kerjaya, kena buang kerja ataupun kita menghadapi terjejas pendapatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan barulah kehilangan nyawa orang tersayang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wathamarat, bila kita kehilangan sesuatu yang terbit daripada sumber kewangan kita, seperti aset, seperti simpanan pun, dah tak ada, kekurangan, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hebatnya kalimah 5 kalimah ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa powerfulnya kalimah ini? Kerana kalimah ini mengajar kita datang ke dunia seorang diri, seperti bayi yang sangat lemah. Pakaian pun kena orang lain tolong pakaikan. Kamu lahir ke dunia tanpa pakaian. Sekarang pakaian kamu ada pelbagai jenis. Allah Maha berkuasa untuk mengambil seketika pakaianmu, nikmat berpakaian,
sehingga kamu terpaksa recycle pakaian yang sama, kerana Allah nak ingatkan kamu berasal daripada satu keadaan yang seorang diri sendirian, nak pakai baju pun perlu bantuan orang, kamu bernama bayi yang amat lemah. Maka Allah nak ingatkan, dengan ujian-ujian ini, siapa yang maha gagah dan siapa yang maha lemah? Kamu yang maha lemah, Allah yang maha gagah, maka mengadulah pada dia. That's the point. Inna lillah, aku berasal daripada tempat yang bernama alam rahim. Aku sendirian kat sana. Masa tu nama aku tidak pun disebut-sebut oleh sesiapa pun lagi. Nama pun belum ada. Tiba-tiba sekarang kita ada nama. Ratusan ribu orang menyebut nama kita. Followers kita, subscribers kita ramai. Allah boleh tarik sekelip mata. Nikmat berkenaan supaya kau ingat, kau akan kembali ke satu alam di mana waktu itu nama tidak akan memberikan apa-apa manfaat. Yang akan memberikan manfaat kepada kehidupan seterusnya adalah amalan. Wa inna ilaihi raji'un. Kau akan kembali kepada Tuhanmu furada, sendirian. Kita berasal daripada alam rahim, kita sendirian, tak ada apa-apa, kita akan pulang pada Tuhan dalam keadaan tidak boleh bawa pakaian mewah kita. Kerana itulah Allah menguji kita dengan musibah, supaya kita mengingat daripada mana kita datang dan ke mana kita pergi. Semua yang ada pada kita sekarang adalah anugerah daripada Allah. We are nothing without Allah punya pemberian. Ini hikmah daripada ujian musibah. Ketika kita mengenang banyak nikmat kita hilang, sebab yang beri adalah Allah Ta'ala, dan mungkin kita tidak menghargai sebelum ini. Ya Allah, itu peritnya hidup ini datangnya sebenarnya Allah nak ingatkan kepada kita dalam 5 perkara yang Allah uji sedikit bisyai'in tadi itu, masya-Allah. Rupanya Allah nak suruh kita beritahu kepada kita, qalu inna lillah. Langkah pertama menuju sabar. Saya suka quote tu kepada umat Islam di luar sana, penonton Al-Hijrah. Biasanya bila kita nak bersabar ni, kita akan luahkan perasaan macam-macam di media sosial. Apa kata kali ini kita quotekan dalam apa kita punya status adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah nak ingatkan kita, kita datang tak ada apa-apa, kita akan kembali pada Allah juga tak ada apa-apa. Ini adalah ujian untuk kita kembali cari masjid kita, masya-Allah. Ustaz, dalam ayat yang seterusnya adalah juga terpanggil, masya-Allah. Allah sebutkan dalam ayat seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Daripada ayat 157 surah Al-Baqarah, yang bermaksud mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Bila dengar Al-Muhtadun, petunjuk hidayah yang terpanggil, Ustaz, sebab inilah yang kita minta setiap kali baca Al-Fatihah, setiap kali solat, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, kita nak petunjuk. Dan Allah kata orang-orang ini akan satu janji yang Allah kata, kalau awak tergolong dari orang-orang ini, awak akan dapat ihdina tu, dapat hidayah tu sendiri yang nakkan sangat tu, Ustaz. Boleh Ustaz kongsikan sebenarnya apa kefahaman sebenar syarat-syaratnya, Ustaz, untuk nak dapat salawatun min rabbihim wa rahmah, dapat pujian daripada kebaikan daripada Allah itu sendiri, dan seterusnya tergolong dalam orang-orang yang mendapat hidayah. Silakan, Ustaz. Mereka yang melafazkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika diuji dengan 5 bentuk musibah tadi, Allah mengumumkan ganjaran pada ayat 157, iaitulah pertama sekali salawat. Salawat ini berasal daripada perkataan silatu, iaitulah hubungan, ikatan yang erat, seperti solat itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala memberikan khabar gembira, orang yang ditimpa musibah, Allah akan berikan salawat. Maknanya hubungan yang kuat dengan Allah. Begini, kita kadang-kadang tak boleh nak ubah apa yang sedang menimpa di hadapan mata kita. Kita ikhtiar, kita minta pertolongan, ya, kita memberitahu orang kita perlukan bantuan. Tetapi orang yang melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan diberikan Allah, ya, ketetapan dalam hati untuk merasa dan menikmati redha. Maksud redha adalah anda tidak mempunyai perasaan kurang senang kepada Tuhan. Ingat ya, ketika diuji dengan 5 ujian tadi, syaitan memang akan datang di tengah-tengah kita. Syaitan akan mengatakan, ya, Tuhan sudah meninggalkan engkau, Tuhan sudah menjauhi engkau. Sedangkan kita jangan biarkan syaitan mendatangkan was-was berkenaan. Ya, bahkan sebaliknya, kita mengatakan Allah
ada sebab menguji saya begini. Ya, Allah nak ingatkan saya bahwasanya dia yang memberi dan dia juga yang boleh menarik balik. Maka jangan biarkan syaitan menyebabkan kita ya mempunyai prasangka buruk kepada Allah. Salawat artinya dia kekal mempunyai hubungan yang baik, bersangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, saya sebut apa yang disebut oleh almarhum Profesor Dr. Abdul Hayy dalam tafsir beliau. Salawatum min rabbihim ini adalah sokongan Allah atas kesabaran orang-orang yang ditimpa musibah. Itu tafsirannya. Dengan cara Allah ringankan perasaan beban dalam hati dan mengukuhkan azam dia. Masya Allah. Ramai orang ditimpa musibah waktu ini menjadi hilang pedoman, kelam kabut, keluh kesah, sampai ke satu tahap tidak rasa ada Tuhan dalam hidup. Tetapi orang yang sebut istirja' tadi Naufal, orang yang menghayati makna istirja' bukan setakat lafaz, tetapi menghayati, Allah akan memberikan sokongan. Mungkin Allah Ta'ala tidak mengubah lagi takdir, Allah tidak keluarkan dia daripada kemiskinan, kebuluran, tetapi Allah beri kepadanya dan keluarganya ketetapan hati, azam yang tinggi. Seumpama kata Profesor Dr. Abdul Hayy, orang yang menghadapi waktu malam, yang menunggu waktu subuh, cahaya matahari muncul. Dia yakin gelap macam mana sekalipun, matahari fajar akan muncul. Ini keyakinan yang tak ada pada orang yang tidak beriman dan tidak melafazkan istirja'. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia keyakinan yang ada pada seorang mukmin tu. Dia pasti macam mana susah pun esok pagi mesti Allah bagi semula matahari dalam gelapnya malam-malam tadi. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Itu satu bagi saya jentikkanlah pada kita semua umat Islam. Adakah kita percaya satu hari Allah akan habiskan pandemik ini dan Allah akan kembalikan kita, berikan semula kebebasan, ketenangan kepada kita, insya-Allah satu hari nanti. Baik, kita nak berhenti berehat seketika Ustaz. Lepas ini kita nak bincangkan tentang nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kisah terbaik dalam Al-Quran, iaitu kisah Yusuf alaihissalam dan bapanya Yaqub alaihissalam. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam diskusi tajuk kita peritnya hidup ini di Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Tajuk kita hari ini, peritnya hidup ini. Memang sangat perit kehidupan kita, terutama dalam fasa-fasa pandemik COVID-19 ini, PKP demi PKP. Masya Allah, adakah kita sendiri berada di tapak yang betul dalam mempercayai satu hari Allah akan habiskan segala ujian ini dan kita akan kembali memakmurkan agama Allah ini, insya Allah. Baik, seperti yang kita bincangkan tadi, yang masih bersama dengan kita di talian adalah yang bahagia Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center. Ustaz masih berada bersama kita? Alhamdulillah Naufal, alhamdulillah. Baik, kepada penonton sekalian, kita akan beralih kepada tadi saya tease sikit adalah daripada surah yang terbaik yang Allah katakan dalam Al-Quran, kisah yang story yang paling best sekali, iaitu surah Yusuf alaihissalam, yang mana kita akan pergi dalam ayat ke-87 insya-Allah. Izinkan saya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Yang bermaksud, wahai anak-anakku, pergilah dan intiplah kabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat 87. Masya-Allah Ustaz. Ustaz, daripada ayat ini, masya-Allah, saya takjub apabila ayat ini keluar apabila berlakunya the brothers of Yusuf ni balik daripada berjumpa dengan Yusuf sendiri, dan adiknya yang paling bongsu iaitu Bunyamin telah diambil pula, hilang sekali lagi. Tetapi apa komen daripada Nabi Yaqub alaihissalam adalah ayat sebelum tu. Kalau daripada ayat 84 tu, bila abang-abang kata, wahai ayah, Bunyamin pula yang dah hilang. Apa perkara pertama sekali yang Nabi Yaqub sebutkan adalah ya asafa ala Yusuf. Nabi Yaqub sebut nama Yusuf, sedangkan Yusuf dah hilang lama dah Ustaz. Abang-abang ni campak ke dalam perigi. Dah lama bagi saya tempoh kesedihan yang berlaku kepada Yaqub ni dah lama berlaku. Tetapi apa yang disebutkan dulu pada ayat sebelum tu adalah
Yusuf ni yang hilang, Ustaz. Dan masih lagi dalam ayat 87, bapa yang kata pergi cari Yusuf dulu dan Bunyamin. Maksudnya Allah uji Yaqub alaihi salatu wassalam ini sendiri adalah tekanan demi ketekanan ni, sehingga ke wabiyaddat ainah, sehingga ke putih matanya, Ustaz. Boleh Ustaz kongsikan sebenarnya pengajaran ringkas sebenarnya apa yang sepatutnya kita ambil pengajaran ringkas daripada kisah terbaik ini? Mungkin boleh Ustaz kongsikan sikit apa sejarah-sejarahnya sedikit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Naufal dan semua para penonton, kesempitan ekonomi, kebuluran yang kita hadapi ini adalah skrip kehidupan yang pernah berlaku kepada Yusuf alaihi salam. Siapa kata cerita kita sekarang tidak ada dalam Quran? Cerita kita sekarang ada di dalam surah Yusuf. Baca ataupun tidak, itu sahaja. Daripada cerita yang kita ambil daripada surah Yusuf tadi, saya lihat ada 3 poin penting. Pertama sekali, kita belajar walaupun rumah anak-anak Nabi, tapi perkataan anak-anak Nabi boleh membunuh motivasi seorang ayah. Allah. Perhatikan, apabila diumumkan kehilangan Bunyamin, ayah meluahkan pada Allah. Ayah tak luah kepada anak-anak, luah pada Allah kesedihannya atas kehilangan kedua-dua orang anak. Anak-anak kata, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Ayah ni tak habis-habis duk sebut pasal Yusuf. Susah sangat ke nak terima realiti yang Yusuf dah tak ada? Allahu akbar. Itu. Ingat tuan-tuan, perkataan boleh membunuh motivasi. Di musim kebuluran yang kita hadapi sekarang, sama macam musim kebuluran saudara-saudara Yusuf, jaga perkataan kita. Kerana ayat 85 seolah-olah menegur kita yang tidak membangunkan suasana positif. Tadi pun kita bincang, Naufal. Kul, ada perkataan kul, ya ibadiyalladzina asrafu. Allah perintah Nabi untuk cakap, maknanya sebarkan perkataan yang positif. Tadi pun kita belajar qalu inna lillah, sebarkan perkataan yang positif. Dan hari ini kita memang tak boleh bercakap depan orang, kita duduk kat rumah. Tapi apa kita tag dekat Facebook? Apa kita tag dekat Twitter? Ya Allah. Perkataan tu membangunkan motivasi atau membunuh motivasi? Allahu akbar. Cuba kita bercakap dengan dudukkan tempat kita di tempat orang yang sakit itu. Nabi Yaqub itu. Yang kedua kita belajar, Naufal, Nabi Allah Yaqub, dia memerintahkan anaknya pergi ke Mesir untuk dapatkan gandum sebab dah kebuluran. Tetapi menariknya, ayah tidak sekadar sebut cari gandum macam biasa, tetapi cari Yusuf. Cari balik Yusuf. Sebab apa? Sebab Yaqub Na'ja alaihi salam, rezeki Allah sangat berhubung kait dengan taubat. Selagi orang tak jumpa Yusuf, minta maaf dengan Yusuf, barangkali kesulitan akan berlaku dalam proses cari rezeki. Cari Yusuf, minta maaf dengan beliau. Kalau jumpa, alhamdulillah, Allah akan permudahkan urusan rezeki. Ini konsep yang sudah saya sebutkan tadi. Istighfar Al-Ghafur akan membawa kepada Ar-Rahim, rahmat Allah dan jalan keluar daripada musibah. Dan yang ketiga, last kali kita belajar daripada tindakan Nabi Yaqub meminta anak-anaknya ke Mesir dapatkan gandum dan mencari Yusuf adalah Nabi Yaqub mengajar ikhtiar. Bila kita ada masalah, kita kebuluran, kita tak cukup beras kat rumah, jangan segan minta tolong daripada orang yang ada beras dekat Mesir tu. Pergi bagi tahu dia orang kamu ada masalah. Walaupun kita ni anak-anak Nabi, jangan malu, jangan rasa aib. It's okay bagi tahu orang kita ada masalah. Saya bukan nak komen bendera putih. Saya nak komen tak apa bagi tahu orang kita ada masalah. Sebab anak-anak Nabi pun diperintahkan oleh Nabi berdoa saja kat Palestin tak boleh nak. Anak-anak kena pergi Palestin. Kita tak ada kelebihan tu. Mesir ada kelebihan tu. Baginda tak tahu lagi sebenarnya anak baginda yang memerintah Mesir tu. Ya, betul. Pergi, dapatkan gandum. Ini cara kita berikhtiar. Lepas kita berdoa, orang kat sana boleh bantu, dapatkan bantuan. Jangan rasa terhina, insya-Allah. Dengan dapat bantuan orang Mesir, barangkali itu cara Allah mustajabkan doa kita. Gitu, wallahu alam. Masya-Allah, itu dia.
Dengan pengampunan maka Allah akan bagi rahmat, Allah akan bagi rezeki. Adakah kita sudah cukup meminta pengampunan dan adakah cukup ikhtiar kita untuk mencari semula rezeki kita? Masya-Allah. Tersentak lagi demi tersentak, masya-Allah Ustaz. Dalam ayat ini Ustaz, dalam ayat 87 lagi, masya-Allah, akan satu penegasan. Sebab kalau tadi ayat qul ya ibadiyallazina asrafu, Allah bagi huwal ghafurur rahim, tapi kali ini berkaitan dengan orang yang putus asa ni Ustaz. Dalam ayat ni wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Orang yang putus asa ni hanya orang kafir je. Maksudnya memang tak ada orang lain. Putus asa, confirm kau kafir. Boleh Ustaz kongsikan apa sebenarnya penjelasan yang sebenarnya Allah nak sampaikan berkenaan dengan putus asa ni dan kekafiran dan kekufuran? Silakan Ustaz. Okey Naufal yang dihormati dan seluruh para penonton, sebelum saya komen makna kufur pada ayat ini, ada satu dua lagi perkara sunnah Nabi Yaqub apabila menghadapi musibah yang kita belajar daripada ayat ini. Pertama sekali kita belajar Nabi Yaqub telah meluahkan isi hati yang terbuku dalam hati. Ketika suruh anak pergi kali pertama, baginda tak sebut cari Yusuf. Betul. Perasan tak? Ketika suruh anak pergi ke Mesir kali kedua sambil bawa Bunyamin, baginda tak sebut cari Yusuf. Betul. Kali ketiga, aku dah tak tahan, aku kena bagi tahu. Solusi kepada masalah ni adalah tolong cari Yusuf. Aku ada insting, firasat dia ada di Mesir. Poin saya, bila kita ditimpa musibah dan kita perlu luah, kita luahlah pada orang yang kita rasa boleh bantu kita. Jangan biar kita tekan, pendam, kerana ia boleh membawa kepada depres. Yaqub alaihi salam memang dah luah pada Allah. Nabi Yaqub dah luah pada Allah ayat 86. Tetapi ayat 87 baginda luah pula pada anak-anak. Tadi anak-anak cantas motivasi baginda. Udah-udahlah sebut Yusuf. Ya Allah. Tetapi ayah tidak terpukul dan tidak tercantas pun. Ayah terus terang kata, ya, ayah masih yakin Yusuf masih ada. Dan ayah nak minta tolong korang cari Yusuf. Kamu pandai-pandai sangat sebut Yusuf. Jangan dikenang-kenang. Sekarang ayah sangat kenang dekat Yusuf. Ayah nak minta tolong kamu sebab ayah dah tak larat. Tolong cari Yusuf. Jadi nombor satu, orang yang mengalami tekanan perasaan, tolong tuan-tuan beri peluang dia luah. Tolong dengar elok-elok dan jangan mudah cantas apa yang dia luahkan dengan kata-kata yang tidak membaiki keadaan. Satu. Yang kedua, Yaqub ajar anak-anak tolong nampak apa yang ramai orang tak nampak bila musibah berlaku. Apakah itu? Itulah rauh. Rauh Allah. Rauh ini adalah rahmat Allah. Iaitulah ada jalan keluar. Ada belas kasihan Allah. Mungkin bukan kat sini, kat sana. Maknanya bila kamu sampai kat sana, kamu tak jumpa gandum dengan jumlah yang kamu nak, ataupun kamu tak jumpa Yusuf, ayah nak pesan, jangan putus asa, still cari. Kadang kan jalan keluar tak ada dekat Palestin. Jalan keluar ada kat luar sana. Maknanya Allah Ta'ala nak ajar kita untuk, bukan maksud saya hijrah tinggalkan rumah, tetapi cara kita melihat kehidupan barangkali perlu ada hijrah. Barangkali perlu ada kaedah-kaedah baru. Strategi-strategi baru. Kerana rahmat Allah ini, rezeki Allah ini barangkali tersembunyi di tempat yang lain. Maka usahalah mencari. Jangan berputus asa dan jangan hanya berdoa, mesti ada ikhtiar untuk mencari. Rauh ini bukan sekadar rahmat, tetapi juga perasaan tenang. Sebab roh ini dia adalah bila kita tarik nafas lega, angin masuk dalam paru-paru, pernafasan jadi stabil, nyaman macam duduk bawah pohon, Naufal. Itu menyerauh. Jadi Nabi Yaqub nak kata ini bukan sekadar rahmat Allah, tetapi rahmat Allah yang menyebabkan kita semua boleh bernafas dengan baik. Kita semua dapat udara yang nyaman. Pendek kata dapat rehat. Dapat rehat. So pergi ke sana, di sana ada sebab-sebab untuk kita dapat kerehatan daripada musibah ini. Jadi sangat mendalam perkataan yang dituturkan oleh Nabi Yaqub AS. Kufur bukan sekadar orang kafir, tetapi kufur adalah mereka yang telah menutup. Kafara artinya tutup. Dia telah tutup mindanya daripada Allah boleh mendatangkan keajaiban. Dia dah tutup dah, mental block. Aku dah tak nak harap pada sesiapa.
termasuk Tuhan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kufur adalah kita tutup hati kita daripada mengiktiraf Ya. Allah boleh mendatangkan keajaiban. Jadi na'udzubillah lah daripada kufur berkenaan. Itu dia, Masya Allah. Al-kafir, orang putus asa ni adalah orang yang sama ada kafir ataupun mental block. Allah, na'udzubillah. Masya Allah, Ustaz. Dan penonton sekalian, kita akan beralih pula kepada surah An-Nisa ayat 29. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah sebutkan yang bermaksud janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Ini sekali lagi Ustaz, Allah kaitkan wala taqtulu anfusakum adalah orang yang nak mengambil nyawanya sendiri bunuh. Tapi Allah kaitkan innallaha kana bikum, sifat Allah rahima sekali lagi. Ustaz, Allah sebutkan lagi seakan-akan Allah nak memujuk hamba-Nya sendiri. Janganlah kamu bunuh diri sebab Allah ini Maha Rahim, sentiasa mengasihani kamu. Boleh Ustaz kongsikan bagaimana juga ayat ini, tadabbur ayat ini yang sebenarnya? Silakan Ustaz. Cuba didik diri kita untuk melihat pada tubuh kita. Apa fungsi mata? Apa fungsi telinga? Apa fungsi hidung? Apa fungsi lidah? Apa fungsi dalaman tubuh yang bernama paru-paru? Apa fungsi hempedu? Apa fungsi buah pinggang? Hingga kepada apa fungsi bulu kening, bulu mata? Semua Allah ciptakan. Tidak sekali-kali sia-sia, tuan-puan sekalian. Sayangi tubuh anda bermaksud bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan pada jasad kita. Ya. Orang yang melihat ke arah tubuh dengan pandangan syukur, dia akan tahu potensi-potensi yang Allah kurniakan pada dia. Ya, saya diuji dengan tekanan dari segenap sudut, tetapi Tuhan tetap tidak menghapuskan potensi pada diri kamu. Kenapa tidak gunakan? Allah kurniakan mata. Adakah pada mata ini nikmat yang saya tidak gunakan selama ini? Ataupun telinga saya, ataupun suara saya, ataupun tangan saya barangkali ada kraft tangan boleh dihasilkan? Jangan terlalu cepat melihat tubuh ni dah tak ada makna. Maka sudah tidak perlu lagi ada di dunia. Allah. Na'udzubillah. Kembali pada ayat yang Naufal tanya tadi, surah An-Nisa ayat 29. Ayat ni ada dua cerita. Ya. Pertama, jangan makan harta kamu. Ya. Perhatikan uslub Quran ya. Jangan makan harta kamu. Walhal, makna ayat ini jangan makan harta orang. Okay. Jangan curi. Jangan curi. Ya. Perhatikan yang kedua pula, jangan bunuh diri kamu. Walhal, tafsiran ayat ini jangan bunuh orang. Kerana bila seseorang itu tidak dapat apa yang dia nak dengan cara haram, dengan cara yang tidak taradin, tidak redha, dia nak curi tapi dia tak dapat. Maka apa yang boleh dia buat adalah dia bunuh. Dia bunuh orang tu. Ini makna ayat ni. Sebab tu dia duduk dalam satu ayat. Bila kamu mula berfikir untuk mencuri dan kamu nak curi, kamu gagal. Kamu akan mula terlintas nak bunuh orang tu. Jangan sekali-kali. Tetapi uslub Quran adalah jangan curi harta kamu sendiri. Maksudnya apa? Sebagaimana kita tak suka harta kita diambil oleh orang, maka jangan ambil harta orang masuk dalam harta kita. Macam tu juga, jangan bunuh nyawa orang sebagaimana kamu takkan bunuh diri kamu sendiri. Ayat ini mengajar kita, Allah jadikan fitrah manusia ini adalah membenci, bunuh tubuh sendiri. Ya Allah. Memberikan kecelakaan pada akal, pada tubuh sendiri. Jadi Allah Ta'ala sebut, innallaha kana bikum rahima. Kau tak kenal apa Tuhan berikan pada tubuh engkau? Ya. Kau tak pernah berfikir apa yang ada, fungsi-fungsi saintifik yang ada pada tubuh engkau? Jadi seseorang yang jarang bertafakur tentang tubuh dia, dia akan mula membuat pelbagai kesimpulan dengan gopah-gapah tergesa-gesa. Na'udzubillah. Seperti membuat keputusan untuk putuskan nyawanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya Allah Tuhanku, moga-moga kita jauhkan daripada orang-orang yang begitulah, tidak bersyukur. Bila disebutkan tentang tidak menghargai apa yang Allah bagi, kita bawa pula ke surah Al-Ma'arij Ustaz. Izinkan saya daripada ayat 19 hingga ayat 23. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a
wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil, kedekut. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, alladzina hum ala salatihim daimun, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Masya-Allah. Jadi dekat sini Ustaz, Allah tunjukkan manusia ini Allah ciptakan memang ada sikap resah gelisah sendiri. Sebab tu Allah cuba tadi ikut walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, Allah bagi ketakutan tu sendiri, datangnya resah dan gelisah ni Ustaz. Tapi Allah letak di hujung sekali adalah kecuali orang-orang yang macam ni tidak ada pada mereka yang solat, yang mana sentiasa tetap mengerjakan sembahyangnya. Macam mana kaitannya dekat situ Ustaz? Sikap-sikap gelisah kita yang nak bunuh diri, nak membunuh orang lain, na'udzubillah dan sebagainya, kaitannya dengan solat sendiri yang tetap mengerjakan solat. Silakan Ustaz. Ayat ni mengajar kita pertama sekali kena acknowledge. Kena iktiraf manusia bila tiada iman dia akan ditimpa halu'ah. Ya, kita kena faham dia ada masalah yang kita kena bantu. Ya, kita akan sebut sebentar lagi bantuannya adalah bagaimana nak menjadi musallin yang terbebas daripada halu'a. Tetapi first of all kita jangan terus pergi kepada blaming. Okey. Kita kena acknowledge terlebih dahulu dia berada dalam keadaan halu'a. Iaitulah satu sifat yang boleh kena kepada ramai manusia yang tidak memperolehi apa yang disebut sebagai daimun dalam salat ataupun khusyuk dalam salat. Ya, jadi halu'a kata Al-Maraghi, hala'a, unta yang berjalan dengan sangat cepat, maksudnya sangat cepat, sangat gelisah kerana tak dapat apa yang sangat dia nak. Oh, begitu. Jadi bila kita kehilangan satu nikmat, kita sangat tergesa-gesa nak balik. Mana pergi? Kenapa aku yang hilang benda tu? Kenapa tidak orang lain? Kita sangat halu'a, fa'ula, maknanya teramat sangat nak benda tu datang balik. Dan apabila disentui keburukan, dia jadi jazu'a. Jazu'a ni dia rasa amat pedih dalam hati sehingga dia perlu beritahu ya yang dia perlukan kepada apa yang dia nak selama ini. Wa idza massahul khairu manu'a. Tak salah kita bagi tahu orang kita ada masalah. Kita kena bagi tahu. Tetapi yang jadi masalah adalah orang yang sama bila Allah kembalikan nikmat dia jadi manu'a. Dia jadi bakhil, dia jadi ego, dia jadi mementingkan diri sendiri. Dia kata saya pernah hilang benda ni, jadi saya dah tak nak hilang dah. Jadi saya tak nak bagi pun ya nikmat yang Allah beri pada saya ni kepada sesiapa. Ya Allah. Jadi manusia memang ada perasaan begini, mementingkan diri sendiri dan resah gelisah bila hilang nikmat yang dia selesa selama ini. Maka apa kaitan dengan solat? Sebab solat mengajar kita alhamdulillahi rabbil alamin. First of all dalam solat kita diajar untuk menghadirkan perasaan Allah kurniakan banyak benda pada saya, cuma saya je tak kenang-kenang. Syaitan yang melalaikan saya daripada proses mengenang apa yang Tuhan kurniakan. Solat ya, kita memang mudah cakap ya bila orang tu tak tenang solat ya, tetapi apa makna solat? How you define solat? Jadi dalam surah Al-Ma'arij ini, solat yang kita maksudkan adalah daimun. Mereka yang konsisten memelihara apa yang mereka lafazkan di dalam solat, apa makna-makna mereka sebut dalam solat, seperti alhamdulillahirabbil alamin. Menghadirkan satu perasaan Tuhan telah memberi pelbagai perkara pada saya. Ya, memang saya kehilangan satu dua nikmat sekarang, saya kena buat sesuatu. Tetapi sekurang-kurangnya saya masih ada terima kasih dan puji-pujian kepada Allah. Ini asas penting untuk bertenang. Kita di musim pandemik musibah ni, benda nombor satu adalah jangan cemas, bertenang dulu. Ya, bertenang, kerana dengan ketenangan kita akan mula merancang strategi seterusnya dengan waras. Ya, dan bukan dengan
emosional, dengan perasaan di luar kawalan, na'udzubillah, mengikut hawa nafsu. Auzubillah. Itu dia. Bagi tenanglah dulu, jangan kita tergesa-gesa seperti unta yang nak sangat apa yang dia nak. Nauzubillah. Yang pastinya solat itu yang sebenarnya, adakah kita betul-betul merasai dan benar-benar mengamalkannya? Adakah kita dalam PKP ini betul-betul kita menjaga solat kita? Masya-Allah. Baik, kita beralih pula dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun, daripada ayat 97 dan 98 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan ayat 98 wa a'udzubika rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Dalam surah An-Nas juga Ustaz, Allah sebutkan benda yang sama, minal jinnati wan nas. Musuh kita itu adalah sentiasa nak membawakan kesengsaraan, kehancuran kepada kita, dan ayat Al-Mu'minin sendiri Allah sebutkan sendiri syaitan-syaitan ini sentiasa menghasut dan sebagainya. Bagaimana Ustaz boleh kongsikan, Al-Quran ini sentiasa mengingatkan kita sebenarnya dalam masa susah begini, kita kena juga ingat tentang musuh-musuh kita itu sendiri. Bagaimana kaitannya dan apa kesan-kesannya kepada kita kalau kita tak berjaga-jaga. Silakan Ustaz. Kita bukan berperang dengan COVID-19 saja, kita berperang dengan syaitan. Kita penjarakan fizikal sesama kita, tetapi jangan kita lupa ayat ini mengajar kita penjarakan juga kena berlaku dengan syaitan. Jangan bagi syaitan datang dekat. Sebab ayat ini Allah Ta'ala sebut selepas ayat mengenai balaslah keburukan dengan kebaikan. Perhatikan elok-elok tuan-puan sekalian konteks ayat ini. Memang betul kita baca doa ini sebelum kita solat, kita baca doa ini sebelum kita baca Quran, kerana itu pun memang sunnah. Tetapi konteks ayat ini juga mesti diperhalusi, iaitulah bila orang berkata tidak baik ataupun berlaku sesuatu yang kurang menggembirakan, kita jadi marah, betul tak? Dan saya dapat merasakan kita berada dalam satu suasana musim yang semua orang ada perasaan marah dan rasa nak balas, na'udzubillah, daripada balas kepada anak-anak, balas kepada isteri di rumah. Jangan sekali-kali. Allah Ta'ala kata idfa' billati hiya ahsan. Kalau ayat ni ketika diturunkan, Nabi dengan orang-orang Quraisy, Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy yang memberikan makamun. Tetapi dalam rumah tangga terkadang boleh berlaku suasana tidak intim, tidak baik, tetapi balaslah percakapan isteri, percakapan suami, percakapan anak-anak yang barangkali kurang menyenangkan dengan sesuatu yang lebih baik. Seseorang yang gagal mengawal perasaan, gagal kawal perasaan sampai dia nak balas dengan cara dia dikenakan, maka dalam ayat inilah menyebabkan Allah minta kita berlindung. Waqur rabbi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata pada Tuhanmu, minta perlindungan pada syaitan. Sebab antara peranan syaitan adalah menyemarakkan kemarahan, menyebabkan kamu semakin marah, tidak dapat mengawal perasaan, hingga kamu merasakan tindakan zalim itu adalah halal untuk dilakukan. Ya Allah, maka ini makna a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahduruni. Jadi kata Ibnu Ashur rahimahullah, para ulama tafsir, at-ta'awudz min tahrikis syaitan da'iyatil ghadab wal intiqam. Bila kita lafaz doa ni, sebenarnya kita melindungi diri kita dengan bantuan Allah daripada perasaan marah dan balas dendam kepada perkataan yang kurang menyenangkan sampai ke telinga kita. Ia boleh berlaku dalam rumah di musim-musim PKP ni. Jadi fikirkan cara balas yang lebih baik dengan berlindung daripada syaitan. Ya, betul. Saya sangat terpanggil bila kata da'iyah min ghadab wal intiqam tadi tu, daripada apa, marah dan juga balas dendam. Sebab hari ini dendam itu dibalas. Sekarang ni rakyat Malaysia seperti mencari siapa untuk dipersalahkan, Ustaz? Siapa yang dipersalahkan dan rasa nak balas dendam. Adakah ini salah orang yang bekerja sektor-sektor sekian-sekian? Adakah ini daripada sektor-sektor yang telah ditutup, sektor-sektor, mencari siapa yang patut dipersalahkan? Sedangkan sebenarnya itu sebenarnya adalah bisikan-bisikan yang syaitan itu sendiri bawa yang kita tak sedar. Auzubillah. Baik Ustaz, sebagai baki masa yang kita ada, masya-Allah, boleh ke Ustaz kongsikan dan sedikit taujihat supaya rakyat Malaysia dan penonton TV Al-Hijrah semua secara umumnya lebih optimis untuk menghadapi tekanan-tekanan keperitan hidup yang Allah bagi. Pastinya Allah akan bagi keperitan hidup masing-masing. Boleh kongsikan mungkin sedikit amalan dan doa sebagai penutup dan amalan. Pertama sekali,
kita memang kena mengelakkan daripada bercakap perkara-perkara yang memburukkan keadaan. Tetapi pada masa sama, Naufal, kita kena jadi warga sosial yang prihatin ke arah nak reduce kes positif ini dengan kritikan yang membina. Kita bukan nak blaming, tetapi kita ada tanggungjawab sebagai rakyat untuk memberikan saranan-saranan yang lebih baik pada pandangan kita. Supaya kita tidak mengulang kesilapan yang sama sehingga kadar ini yang sepatutnya turun tiba-tiba semakin naik dan ini satu keanehan. Jadi tidak salah untuk mengkritik asalkan kritikan itu membina kepada sesiapa sahaja, insya-Allah. Yang kedua, saya nak kongsi doa yang Nabi ajar kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha apabila beliau kehilangan suami. Saya harap semua boleh hafal doa ini dan jangan tinggal selepas solat, kerana doa ini daripada hadis sahih Muslim. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Saya ulang Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tuhan, beri saya pahala dalam musibah yang menimpa saya ni. Saya kehilangan segala-galanya, tapi jangan biar saya hilang pahala. Jangan biar saya hilang kamu, wahai Allah. Yang kedua, gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Sudilah gantikan ia dengan situasi yang lebih baik, wahai Allah. Jadi ini adalah sunnah, ini adalah doa sunnah. Jadi jangan tinggal. Akhir sekali saya nak pesan, tolong mudahkan urusan jiran-jiran kita. Tolong sensitif kepada orang-orang di perkampungan, di perumahan kita. Orang tu kibar bendera apa pun, kita kena ambil tahu tentang keadaannya dan anak-anaknya. Tolong tuan-tuan kita jadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sensitif dengan siapa yang ada yang mahu mendapat teduhan daripada rumahnya. Jadi sama-sama kita hidupkan semangat saling membantu supaya tidak ada yang kebuluran dan anak-anak yang tak dapat makan malam, insya-Allah. Insya-Allah, masya-Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, jurulatih utama Tadabbur Center. Doa tadi jangan kita lupa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Amin amin, insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Itu dia topik kita, peritnya hidup ini. Jangan lupa doa tadi untuk sama-sama. Pastinya ada yang telah kita hilang daripada musibah ini. Kita doakan moga Allah gantikan dengan lebih baik, insya-Allah. Kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Assalamualaikum.